إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati Allah, kita teruskan siri pengajian kita di dalam kitab Encyclopedia Fiqh Practice karangan Syekh Hussein Al-Awaisyah. Dan untuk kuliah pagi ini kita lihat muka surat 494 berkenaan tentang Qiyamul Lail. Baik, lanjutan daripada perbincangan kita dalam kuliah sebelum ni berkenaan tentang solat witir, ya. Permasalahan berkenaan tentang Qiyamul Lail, ya, solat Qiyamul Lail ini adalah di antara solat-solat yang berkaitan, ya, dengan solat witir. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, ya, dan seperti mana yang kita ada sebut awal dulu, bahawa solat malam ini dia sebenarnya dia adalah ibadah yang sama, ya. Solat itu ialah solat yang sama, tinggal lagi, ya, istilah-istilah ataupun nama-nama yang digunakan berbeza, dan ini juga adalah disebabkan oleh perselisihan faham ataupun pandangan-pandangan yang berbeza berkenaan tentang solat malam itu sendiri, ya. Tetapi yang kita simpulkan, ya, berdasarkan dalil-dalil, bahawa hakikatnya, ya, solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam itu dia sebenarnya kembali kepada, ya, jenis solat yang sama. Baik, kita lihat permasalahan berkenaan tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail kalau kita terjemah secara literal, ya, Qiyam maknanya bangkit, ya, Lail maknanya malam, ya. Qiyamul Lail, ya. Sekali pandang sekali lagi, ya, kalau disebut Qiyamul Lail, bangkit malam, apa artinya bangkit malam? Maknanya kata lawan bagi tidur lah, ya. Kalau tidur kita kena baring. Jadi kalau orang tu dia bangun pada waktu malam, dia dikira sebagai bangkit malam. Dan cuma sekarang nak curi perhatian bahawa orang yang bangun malam untuk beribadah, dia tak semestinya untuk dia solat saja. Sebaliknya orang yang bangun malam, ada beberapa ibadah sebenarnya yang boleh dibuat, ya, di samping solat. Ada zikir, baca Quran dan doa, ya, yang mana ini semua tak perlu kepada solat, ya. Ini semua ibadah-ibadah yang berasingan, yang boleh dilakukan secara berasingan. Walaupun kalau dalam masa yang sama boleh juga dihimpunkan semuanya dalam solat. Dalam solat itu ada zikir dan ada baca Quran dan ada doa, ya. Tapi ini cuma untuk kita faham, ya, tentang perkataan Qiyamul Lail itu, kerana kadang-kala dia membawa maksud yang lebih umum daripada solat. Kerana itu untuk lebih tepat kita kata solat Qiyamul Lail. Kita tambah kataan solat tu untuk membezakan, untuk dikhususkan maksud Qiyamul Lail tu. Baik, kita lihat perkara yang pertama di situ, anjuran untuk mengerjakan Qiyamul Lail, ya. Kita lihat nas-nas yang menuntut supaya kita bangun malam, ya, dan mengerjakan ibadah. Bahkan ini adalah sifat, ya, orang yang bangun malam untuk kerjakan ibadah, ya, adalah sifat orang yang beriman yang gigih, ya,
berbeza dengan orang kebanyakan. Ya, orang kebanyakan masyarakat awam, ya, kebiasaan di waktu malam mereka akan lena tidur, ya. Sesudah penat, ya, di waktu siang, maka apabila tiba waktu malam, kebiasaannya bahkan seperti yang boleh kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, di mana kebiasaannya di waktu malam orang-orang akan, perkataan yang biasa digunakan, syahid, ya. Orang-orang kebanyakan di waktu malam semua akan lena tidur, dibuai mimpi, ya. Jadi bagi mereka yang bangkit malam, melawan, ya, ajakan ataupun apa tu, rasa nak tidur tu, itu jelas, ya, adalah orang yang ada mempunyai keazaman dan kegigihan. Kita lihat ayat Quran di atas tu, di muka surat 495 tu, ya. Kita lihat ini sifat orang yang beriman, ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air, ya. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya, ini dia. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik, ya. Mereka, ini boleh gariskanlah. Mereka sedikit, waalaikumsalam, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, ya. Ini cabaranlah buat kita, ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun, ya. Mereka mohon ampun tu maknanya istighfar. Mereka beristighfar, ya. Itu yang itu petunjuk dalil dalam ayat ni, ya. Kita lihat di bawah tu ayat berikutnya, ya. Ini juga sikap orang yang beriman. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah diri, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, ini boleh jadi panduan lah buat kita, ya. Ini gariskanlah, ini faedah tambahan lah. Dan orang-orang jahil, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, ya. Apa maksud? Ini sekadar selingan. Ialah kita di dalam hubungan kita, bila kita hidup bermasyarakat, kita akan berdepan dengan berbagai-bagai orang, ya. Masyarakat ni macam-macam, berbeza, ya, daripada pelbagai sudut, ya. Antara yang jelas adalah daripada sudut kefahaman, daripada sudut ilmu, ya, daripada sudut ketakwaan, ya. Maka kita akan lihat sikap yang berbagai apabila kita berinteraksi dengan mereka. Maka tidak heran jika kita apabila berinteraksi dengan orang, jangan kita tidak boleh nak mengharapkan supaya semua orang melayan kita seperti yang kita nak, ya. Manusia semua nak supaya orang lain hormat kat dia, orang lain layan dia dengan baik, ya. Kerana itu yang sepatutnya, ya. Tetapi realiti tidak seperti itu, ya. Realiti kita akan dapati bahawa akan ada orang-orang yang tidak memberikan kepada kita hak kita. Barangkali kita beri mereka hak mereka, kita melayan mereka dengan baik, kita hormat, kita bagi salam misalnya, ya, dan kita ucapkan kata-kata yang baik. Tetapi tidak semestinya kebaikan itu akan dibalas kepada kita seperti itu, ya. Maka ini hakikat. Maka dalam ayat yang tadi kita baca, ya, adalah kata pedoman buat kita supaya kita sentiasa supaya kita sentiasa cekal hati, ya, dan supaya kita terus teguh, ya, dan kita tidak mudah terasa. Ini orang yang mudah terasa ni, dia ada masalah apa orang kata, emosi, ya. Dia mudah merajuk, mudah
ya, termakan hati, ya. Bagi golongan ini elok diberikan ayat ini. Dan apa tadi? Dan orang-orang ataupun dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, orang jahil bila menyapa mereka agaknya apa artinya? Bila orang jahil menyapa, macam mana agak dia menyapa? Itu kena faham. Bila orang jahil, bila dia menyapa, adakah dia akan menyapa dengan penuh sopan santun, penuh beradab, penuh menghormati, adakah begitu? Kalau begitu, itu bukan jahil namanya. Itu maknanya orang yang berilmu, orang yang ada berketerampilan tinggi, dia ada apa? Dia ada akhlak yang mulia, ya. Itu bukan orang jahil. Ini orang yang berilmu, ya. Jadi orang jahil sikapnya sebaliknya sama sekali. Barangkali kita bagi salam, dia tak jawab. Barangkali kita kata Assalamualaikum, kenapa? Macam tu, ya. Boleh saya ni. Barangkali dia tak jawab pun, dia tunjuk je. Kita pergi kedai, kat mana nak dapat roti? Macam tu. Ataupun lebih teruk lagi, dia tunjuk dengan mulut je. Kan? Macam-macam sikap orang, macam-macam, ya. Ini lumrah sikap orang jahil, ya. Maka ini ayat ni jadi pedoman kepada kita. Baik, jangan kita terasa, apa kau ni? Jangan kita jadi macam dia, ya. Itu dia. Dan jadi bila orang jahil menyapa mereka, tengok kita lihat apa tindak balas orang beriman. Mereka mengucap kata-kata yang baik. Dia tak ada nak maki hamun, dia tak kena nak kata nak balas buruk dengan buruk. Tak, dia kata dengan kata baik. Baik. Kalau ini kemuncak, ini sekadar nak lengkapkan faedah. Kemuncak bila berdepan dengan orang jahil. Orang jahil ni dia memang tak hormat kat kita cakap baik, dia herdik balik. Kemuncak mereka mengucap kata-kata baik. Apa kemuncak dia? Atau apa dia punya mukaddimah, lawan dia apa? Penutup. Apa penutup kata-kata baik tu? Tak faham, Ini kemuncak ni orang jahil ni. Kita dah blur, dah blank. Tak tahu macam mana ni. Orang cakap baik dia. Tak ada. Kau BODOH, engkau tak guna, engkau. Dah, kita pun. Apa kemuncak kata-kata baik? Maaf tu dalam hati ni kata-kata. Terima kasih. Ada yang lebih baik. Ini dia. Jadikan pedoman. Ya. Kemuncak bila orang dah kejahilan itu sudah tak dapat dikawal pada orang yang kita berdepan, kemuncaknya adalah apa? Assalamualaikum. Boleh? Assalamualaikum. Boleh? Tu. Assalamualaikum. Jalan. Jangan cakap apa lagi. Boleh? Ni pedoman, ya. Tak payah nak ada dia tak payah nak ada mukaddimah, mukaddimah. Dia step sampai ke penutup tu, tak payah. Ya. Kadang bawa masa lagi. Tak payah. Itu semua tak payah. Ya. Ini orang jahil ni dia tak ada, tak faham, tak apa ni. Ya. Okey. Kalau kita minta maaf pun, baru sekarang minta maaf. Sudah. Nampak? Minta maaf pun tak guna. Jadi, assalamualaikum, jalan. Ya. Baik. Kita sambung. Dan orang yang melalui malam hari, ni boleh. Ni dia petunjuk dalil. Ya, kita garis. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Bersujud dan berdiri apa artinya? Itu dia. Itu yang dimaksudkan dengan qiyamul lail, ya, atau dimaksudkan dengan salat malam. Sujud itu adalah sebahagian daripada berdiri. Ya, berdiri di sini maksudnya salat, ya. Dan sujud itu adalah sebahagian daripada salat. Dan dikhususkan perkataan sujud tu kenapa? Ada maksud dia tu yang tersirat. Ini kerana dalam bab-bab sebelum ni kita ada menyebut tentang hadis Nabi kata sehampir-hampir seorang itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka apa? Maka perbanyakkanlah doa, ya.
Jadi itu kelebihan sujud, signifikan sujud. Maka kerana itu dikhaskan dalam ayat ni, ya. Baik. Kita lihat ayat berikutnya. Ini semua ayat-ayat yang cukup besar artinya, ya, sebab tu kita ambil peluang untuk baca, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini ayat laras tinggi ni, ya. Apa artinya lambung? Semua pakat enggak feel bahasa Malaysia. Bahasa Melayu. Tak faham lambung. Okeylah. Tatajafa junubuhum. Mati tak faham lagi. Apa artinya lambung? Baling-baling. Melambung. Bukan melambung, ya. Tulis badan. Itu terlalu umum. Boleh tulis lambung maknanya tepi. Tepi. Itu bahasa Melayu tu. Dekat kamus Dewan tu ada tu. Lambung maknanya tepi. Boleh kita kata lambung rumah, lambung kereta, lambung badan. Maksudnya di sini adalah lambung badan, maknanya tepi mereka. Merujuk kepada anjuran apabila kita tidur di bahagian sisi, di bahagian tepi kanan, ya. Jadi lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Ini pun kata balaghah ni, kata pembungaan bahasa, ya. Ada maksudnya jelas bahawa mereka jauh daripada tempat tidur. Bila jauh daripada tempat tidur maknanya mereka bangkitlah. Itu maksudnya, ya. Maknanya mereka tidak tidur, ya. Sedang mereka berdoa, ya, kepada Tuhannya dengan rasa takut dan berharap. Maknanya mereka bangkit, ya, daripada tempat tidur. Mereka tidak tidur, ya, tatkala mereka mengerjakan qiyamul lail, antaranya dengan berdoa kepada Tuhan, dalam masa yang sama dengan rasa takut dan berharap. Ini dua sifat yang perlu ada, ya, dalam kita beribadah kepada Allah secara amnya, ya. Apa juga ibadah yang kita lakukan, solat, puasa, apa juga sedekah, semua termasuklah bila kita doa, perlu ada sikap takut dan berharap. Takut terhadap apa? Takut apa? Sebelum tu, takut ibadah kita tak diterima, takut doa kita tidak diterima, takut ada kekurangan pada ibadah yang kita lakukan, ya. Takut apa yang kita lakukan tu tidak menepati seperti mana yang ditetapkan ataupun yang diinginkan oleh Allah. Itu maksud takut. Dan kemuncaknya adalah takut azab Allah, takut api neraka, ya. Dan berharap. Bila kita dah takut, perlu ada harap. Maknanya jangan takut. Takut ni dia punya ada kesan positif dan ada kesan negatif, ya. Kalau takut dan lepas tu kesan negatif apa? Bila dia takut sangat, dengan takut ibadah dia tak diterima, takut doa dia tak diterima, kesan negatif. Ada kesan negatif kalau tak ada ilmu. Dia berputus harapan. Saya selalu keliru. Putus asa ke asa? Asa, berputus asa, ya. Itu kesan negatif, ya, kalau orang tu tak faham, ya. Dia dah takut sangat ibadah dia, ya. Jadi akhirnya dia berputus harapan, ya. Dia tak berharap dengan doa dia tu. Doa aku ni tak diterima ni, macam tu. Itu kesan yang negatif. Itu satu tindakan yang tak patut, ya. Itu salah, ya. Sebaliknya, bila kita takut, perlu disusuli dengan kesan yang dengan tindakan yang positif, iaitu kita berharap. Perlu kita berharap. Kita perlu harap, ada harapan bahawa doa kita diterima, ibadah kita diterima, solat kita diterima, ya. Dan kita perlu berharap kita mendapat ganjaran, ya. Kita dapat pahala, dan kemuncaknya kita berharap masuk syurga, ya. Ini dua sikap perlu ada.
ya. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya. Seorang pun tidak mengetahui. Baik, itu dan sehingga ke akhirnya. Tapi petunjuk jalilnya adalah di awal tadi tu, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, ya, sedang mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Baik, kita lihat surat sebelah. Dalil yang keempat tu kita tak akan baca semua, kita hanya ambil yang mana yang kita rasa ada perlu dibaca, ya. Kita lihat nombor 4 tu, apabila salah seorang dari kalian tidur, ya. Ini hadis, tadi semua ayat Quran, ini hadis. Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka syaitan akan mengikat hujung tengkuk kepalanya sebanyak 3 ikatan. Hujung tengkuk kepala kat mana? Tengkuk mana? Tengkuk belakang kat leher ke macam mana? Ya, apa dia? Leher tengkuknya adik-beradik. Leher tengkuk adik-beradik. Tapi mungkin satu umum satu khusus, begitu? Ya, leher umum, tengkuk bahagian belakang leher, begitu? Ya. Baik, sebanyak 3 ikatan. Pada setiap ikatan tersebut dituliskan kamu mempunyai atau kamu memiliki malam yang masih panjang, maka tidurlah, ya. Tidur intan tidur, ya. Apabila ia bangun, apabila orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Lalu berzikir kepada Allah, antaranya lah doa bangun tidur lah, ya. Apa doa bangun tidur? Allahumma alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Baik, itu zikir khusus apabila bangun tidur. Jika dia berwuduk, yang tadi pertama nombor 1, lalu berzikir nombor 1. Jika ia wuduk nombor 2, maka terlepaslah ikatan kedua, ya. Kita dianjurkan apabila bangun tidur kita ambil wuduk, kerana tidur membatalkan wuduk, seperti yang kita dah bincang sebelum ni, ya. Jika dia berwuduk, maka terlepaslah ikatan kedua. Dan apabila dia mengerjakan salat, ini nombor 3, maka terlepaslah seluruh ikatannya, ya. Sehingga dia bangun pada pagi hari tersebut dalam keadaan bersemangat dan semangat dan cergas. Gairah ni lah, takut salah faham lah. Dalam keadaan bersemangat dan cergas, ya. Boleh? Gairah mungkin maksud dia tu ni kita, ya, excited, lebih kurang lah, bersemangat lah, positif, ya. Boleh? Cergas. Jika tidak demikian, pagi harinya dia akan berjiwa buruk dan malas, ya. Hatinya bolehlah, ya. Ini dia, ini pedoman lah, ini untuk kita ingatlah sama-sama, kita muhasabah, ya, tentang, ya, kelebihan bangun malam secara umum, ya, dan bangun malam, bangun tidur untuk solat subuh secara khasnya, ya. Jadi boleh dipaham daripada dua sudut tu. Dari segi umum, maknanya bangun malam, maknanya sebelum subuh, atau bangun tidur untuk solat subuh pada waktunya lah. Kalau dah lepas waktu tu lain cerita, ya. Boleh? Jadi boleh kita bayangkan lah, kalau orang tu, ya, qiyamul lail pun tak bangun, kalau subuh pun tak bangun, macam mana gitu, ya. Ya. Itu dia. Dia bangun dalam keadaan jiwa ataupun, ya, badan malas, lesu, ya, dan jiwa pula, ya, buruk dan keji, ya. Maknanya tak ada semangat,
semua. Kadang-kadang kita boleh nampak juga pada diri kita kan. Kita bangun malam pagi tu, malas je, tak jegas je, busuk kan. Nak terbayar je bantal tu kan. Tapi ini pedoman kita lah. Kalau orang tu ikut, ini tips dia lah, ya. 3 to do in the morning, macam tu lah lebih kurang, ya. What to do in the morning, ya. 3 steps to have a great day, lebih kurang lah gitu, ya. Tak payahlah kita nak tengok orang barat. Selalu tengok orang barat kan dibagi tips-tips ni lah. Alah, macam lah dia orang pandai sangat. Itu merapu semua kadang-kadang kan. Ini adalah wahyu, pedoman daripada Allah, pencipta manusia, ya. Zikir kepada Allah, lepas tu berwudu, ya, dan solat, ya. Paling kurang kalau kita nak ni tips jugalah, ya. Paling tidak bangun dalam 15 minit sebelum subuh, ya. Kalau tak dapat bagi awal, paling tidak itulah dia. Kenapa beza sangat, ya. 15 minit. Dan kalau kita bangun lepas azan, tak beza kan. Tapi beza, segala beza, ya. 15 minit ataupun sebelum, kalau kita solat sebelum subuh tu, itu dah dikira qiyamul lail kan. Tak dapat buat 11 rakaat maksimum, paling tidak buat 1 rakaat. Yang penting sebelum subuh. Susah sangat ke? Tak susah kan? Bahkan kalau dah masa kecemasan tu 5 minit sebelum subuh, sempat lagi. Kalau kita ada kefahaman, kalau kita ada keinginan dan semangat tu nak buat, ya. Dan kita akan tergolong di kalangan orang yang dimaksudkan dalam hal ini. Walaupun 1 rakaat, yang penting sebelum subuh. Susah sangat kan? Tak susah kan sebenarnya? Tinggal set alarm tu je. Tengok waktu subuh kau apa, set 5 minit minimum lah, ya. Itu masa kecederaan. Sebab takut kadang-kadang bila bangun, nanti dulu lah, nanti dulu tu masuklah subuh, terlepas kan. Tu dia. Tengok kepada rutin masing-masing dan buatlah adjust seperti mana yang perlu, ya. Kita lihat hadis yang ke-6, kita lompat sikit. Ada hadis di sini tentang kelebihan qiyamul lail, ya. Kenapa, ya, seorang muslim tu dituntut untuk bangun malam, ya. Di antara banyak kelebihan-kelebihan, antaranya yang kita dah sebut tadi. Di sini Nabi kata, kita baca hadis tu, sesungguhnya ada satu waktu pada malam hari, tidaklah pada saat itu atau pada waktu itu seorang muslim meminta kepada Allah suatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memakbulkannya. Hal itu berlangsung setiap malam, ataupun hal itu ada pada setiap malam. Apa yang ada pada setiap malam? Waktu mustajab doa, ya. Di mana kalau seorang muslim tu minta kebaikan dunia ataupun akhirat, Allah akan bagi. Jadi ini adalah satu fadilat yang cukup tinggi, dia satu peluang untuk diraih. Kalau sekiranya orang itu ada satu yang nak diminta, ya, maka itulah di waktunya, pada waktu malam, ya, untuk diminta, ya. Dan nanti akan dikhususkan lagi, dijelaskan lagi bila waktu mustajab tu. Hadis ni dia bersifat sedikit umum. Di sini kita perlu muhasabah. Ini mungkin sensitif sikit. Kita lihat, bila kita buat pengamatan tentang amalan masyarakat kita, percaya atau tidak, mereka rajin berdoa. Masyarakat kita rajin berdoa. Tetapi jangan salah faham, mereka berdoa dalam apa juga ruang dan peluang, mereka akan berdoa. Bunyi perkataan saya ni macam positif, tetapi lihat, kadang-kadang bila ada majlis keramaian, ada doa. Saya ada tekong lagi ada tukang doa lagi. Lepas solat, doa. Apa juga, doa. Nak pergi musafir, berdoa. Sebelum makan, berdoa. Angkat tangan, berjemaah lagi. Tetapi ini dia, apabila tidak menepati sunnah, apa agaknya yang diharapkan? Apa sangat yang kita boleh harapkan daripada ibadah yang kita lakukan?
apabila dia menyalahi sunnah, tak menepati spesifikasi, tak menepati penyampaian, tak menepati syarat-syarat. Dan kita boleh lihat, buka mata. Ini yang kita nak minta sangat-sangat kepada masyarakat, supaya mereka buka mata. Kamu hari-hari berdoa. Kalau solat fardu 5 waktu berjemaah, 5 kali berdoa. Yang mana kalau kita tengok lafaz doa dia, weh, Masya Allah, hebat-hebat. Benda yang besar-besar yang diminta. Dia tak ada minta benda yang remeh-remeh, bagi gula-gula, kek, biskut. Tak ada. Dia minta benda besar-besar, kebaikan dunia dan akhirat, supaya dijauhkan daripada fitnah, supaya dia jauhkan daripada malapetaka, supaya dia jauhkan, supaya dia limpahkan rezeki, supaya macam-macam doa. Tetapi di sini perlu muhasabah. Orang yang bijak, orang yang cerdik adalah orang yang apabila dia lakukan sesuatu, lepas tu dia akan apa? Biasa kalau dalam dunia perniagaan dia panggil apa? Ada apa? Ada kata ni itu, dia orang akan brainstorming ke apa? Lepas dah buat satu program, dia orang akan buat meeting untuk buat penilaian atas program tu. Dipanggil apa? Spot mortem. Apa? Post mortem. Mereka akan buat post mortem. Jadi di sini persoalan, adakah mereka buat post mortem dalam ibadah-ibadah yang dia orang buat ni? Sepatutnya mereka buat. Lihat, doa yang dah kadang-kadang, bukan nak kata bulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun doa, mustajab atau tidak? Rugi segala rugi kalau kita kata kita buat doa no je. Lantaklah, yang penting aku doa. Ini bukan orang yang bijak, paling tidak. Apatah lagi seorang Muslim. Seorang Muslim memang kena seorang yang bijak, ya. Maka lihat doa-doa kalian, adakah doa kalian diterima? Adakah musibah-musibah yang kamu berada, yang kamu hadapi hari ini dihilangkan, diselesaikan, ya, atau dimudahkan paling tidak? Tapi kalau kamu berdoa dan terus berdoa, tetapi ternyata musibah terus melanda satu demi satu, itu menunjukkan bahawa ada yang tak kena. Lihat sahaja dalam peristiwa Perang Uhud contoh, bagaimana apabila tentera pemanah ke atas bukit pemanah tu, apabila mereka ingkar arahan Nabi, apa yang jadi? Musibah terus melanda. Musibah terus melanda, kan? Dalam perang Hunain, selepas pembukaan kota Mekah, apabila mereka tentera Nabi, selepas pembukaan kota Mekah, ramai masuk Islam, dan bilangan tentera tu bertambah terus, berkali-kali ganda. Dalam perang bukaan kota Mekah tu, tentera Islam 10,000. Lepas tu berkali-kali ganda, ada yang kata berpuluh-puluh ribu lepas tu. Maka mereka serang, ada satu perkampungan nama dia Hunain, dekat dengan Mekah, dalam beberapa kilometer lah ke arah Taif. Apabila mereka serang perkampungan Hunain tu, ternyata apabila mereka serang tak tembus-tembus, ya. Ternyata turun ayat, Allah menegur kerana ada yang tak kena. Allah kata dalam sebuah ayat, wa yauma hunainin id a'jabakum kathratukum, dan pada hari Hunain tatkala kamu rasa bangga dan hebat dengan bilangan kamu yang ramai, sehingga kamu menyangka bahawa bilangan yang ramai ini tak mungkin dapat dikalahkan. Maka Allah balas, Allah hukum dengan menyebabkan mereka gagal dan terus gagal, ya, dalam nak menyerang perkampungan Hunain tadi tu. Kerana dengan kesilapan yang mereka lakukan, maka akhirnya para sahabat, ini dia orang yang bijak, dah tahu serang tak kena, jangan kata lantak pi lah, serang lagi. Tak, muhasabah, cepat-cepat buat postmortem, lihat. Maka akhirnya para sahabat sedar akan kesilapan, dan mereka kata tidak ada jalan untuk kita nak menang kecuali dengan kita betulkan niat kita balik, dan kita berserah minta daripada Allah supaya Allah memberi bantuan, kerana tidak ada bantuan kecuali dengan Allah. Tak kiralah
bilangan tentera kita ataupun senjata kita sehebat mana pun, kalau Allah tak bantu, takkan berjaya. Maka apabila mereka betulkan niat, baru mereka dapat menawan kota Hunain. Kita lihat postmortem para sahabat, bagaimana mereka muhasabah, sentiasa muhasabah. Tapi kalau orang yang terus berdoa, tapi dia tengok masalah gitu juga, musibah, segala musibah, kalau dia tak nampak, bahawa doa yang dia tengah buat ni tak mustajab, orang yang tak tahu bahawa dia berpenyakit, maka dia akan teruslah bergelumang dengan penyakit dia tu. Kalau salah makan, dia terus makan je. Dia tak tahu bahawa kanser dia tu sedang terus membara. Ya, tinggal lagi apa? Nyawa hilang nyawa. Ya. Maka begitu juga dengan masalah doa yang jika tidak dilakukan dengan betul. Maka akhirnya di sini kita perlu muhasabah. Berapa ramai daripada masyarakat kita yang kita sebut tadi, mereka rajin doa. Tetapi persoalan, adakah mereka prihatin untuk doa sejajar dengan petunjuk agama? Antaranya adalah anjuran untuk kita berdoa pada waktu malam. Di sini perlu muhasabah kepada semua jemaah di masjid atau di mana-mana masyarakat Islam secara am. Kita tidak nafikan bahawa doa itu adalah senjata seorang Muslim, tetapi dengan caranya, dengan ditepati syarat-syaratnya. Adakah mereka mengambil peluang untuk berdoa di waktu malam dalam keadaan bersendirian, tak ada tekong-tekong, ya, tekong pun sudah akhir bulan tidur juga. Maka dalam keadaan begitu, adakah mereka mengambil peluang untuk berdoa secara bersendirian dalam keadaan ikhlas, takut dan berharap? Di sini satu soalan, ya, untuk masing-masing kita muhasabah, ya. Baik, kita lihat pusat sebelah. Nombor 2, pahala bagi orang yang meniatkan qiyamul lail tetapi kemudian dia tertidur, ya. Barang siapa yang mendatangi pembaringannya, maknanya tempat tidurlah, katil, tilam, dan berniat bangun untuk mengerjakan salat malam tetapi kemudian dia dikalahkan oleh kedua matanya, ngantuk sangat hingga pagi hari, maka dituliskan baginya apa yang telah diniatkannya, ya. Sedangkan tidurnya menjadi sedekah untuknya daripada Allah. Subhanallah. Ni kalau orang betulkan niat, ada keazaman, ada keinginan, dan dalam istilah kita kata dipasang niat, nak bangun tidur untuk qiyamul lail. Secara jujur lah, bukan acah-acah je, ya. Tapi ternyata pada pagi tu dia, pada malam tu dia syahid. Ini kataan, ini istilah je kita guna, ya. Dia tidur, ya, tak bangun, tetap akan dibagi pahala. Tetapi bezalah antara pahala orang yang terlepas qiyamul lail dengan orang yang buat qiyamul lail. Paling tidak dia akan dapat satu pahala untuk niat dia tu, ya. Baik, kita lihat perkara yang ketiga, anjuran membangunkan keluarga untuk mengerjakan qiyamul lail, ya. Semoga Allah, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat malam dan membangunkan isterinya sekali, ya. Apabila si isteri enggan, dia pun memercikkan air ke wajahnya supaya bangun. Jangan marahlah lepas ni. Isteri pun boleh buat atas suami, tak ada masalah, ya. Tapi kena tengok jugalah kalau suami itu jenis panas baran, jenis kalau kejut je terus dibuka silat dia tu, kena jauh sikit lah. Semoga Allah, ya, merahmati seorang isteri yang bangun pada waktu malam hari untuk mengerjakan salat malam dan membangunkan suaminya untuk salat, ya. Apabila si suami enggan, dia pun memercikkan air ke wajah suaminya, ya. Ini adalah pasangan suami isteri yang bahagialah dengan erti kata yang sebenar, ya. Bukan bahagia dengan kebendaan, dengan kemewahan, dengan harta benda dunia, tidak. Dengan rumah besar, dengan kereta besar, tidak, ya. Tapi pasangan suami isteri yang mendapat rahmat Allah adalah mereka yang saling bantu-membantu dalam ketaatan, dalam buat ibadah, saling memberi semangat untuk
melakukan ibadah, ya, antaranya bangun malam, ya. Bukan isteri yang minta macam-macam kat suami daripada kebendaan-kebendaan dunia, ya, ataupun si suami yang minta kepada isteri, ya, tentang, ya, kebendaan-kebendaan dunia. Tidak, ya. Suami isteri yang diredai oleh Allah adalah yang mereka yang saling memberi dorongan dan semangat kepada pasangan masing-masing, kepada suami ataupun isterinya, ya. Antaranya lah untuk bangun malam, ya. Bahkan sehingga mengambil usaha dan inisiatif untuk pastikan dibangun dengan percikkan air. Jadi ini adalah satu tip lah, ya, cara untuk nak kejutkan orang daripada tidur, ya, dengan percikkan air pada wajahnya. Kalau susah juga, tuang air atas wajah. Boleh, ya. Boleh, insyaAllah. Ini satu cabaran lah untuk suami isteri. Baik, kita lihat nombor 4, tidur dan meninggalkan solat jika sangat mengantuk. Ini satu peringatan juga, ya. Jika kita lihat hadis di bawah tu, Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian mengerjakan solat malam lalu terasa berat Al-Quran bagi lisannya, maknanya dia tak boleh nak baca betul-betul, ya. Al-Quran tu dah bunyi lain. Tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah alami atau tidak. Bila kita baca, kadang-kadang dah lama-lama tu dia punya tune dia lari. Sebab apa? Sebab kita penat, sebab kita dah ataupun ngantuk, tiba-tiba baca dah bunyi bukan Al-Quran, dah bunyi bahasa lain. Macam tu, ya. Apa pesanan Nabi? Dan dia tidak mengerti apa yang dia ucapkannya, maka hendaklah dia baring, pergi tidur. Ni orang ni dah ngantuk sangat, kita suruh dia tidur. Awal tadi kita suruh dia bangun. Kalau tak nak bangun, percikkan air. Tapi kalau dah ya, sekali dia sujud lama je, tak bangun-bangun. Ini orang ni, jangan kita kata, apa kau ni ngantuk sangat, apa. Tak, ya. Islam adalah agama rahmat, ya, meraihkan keadaan orang, ya. Maka kalau dah ngantuk sangat tu, suruh dia tidur, jangan paksa lagi, ya. Kerana kalau paksa, dia boleh membawa hasil yang tidak baik, ya. Daripada dia minta kebaikan, dia minta keburukan. Daripada dia memohon Allah, dia mencela Allah. Itu bahaya, ya. Lihat nombor 5, tidak memberatkan diri sendiri dalam beramal, namun tekun dalam mengamalkannya. Ini satu pedoman juga, ya. Kita lihat hadis di muka sebelah, muka 500, ya. Terjemahannya, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan. Garis tu, beramal sesuai dengan kemampuan. Demi Allah, Allah tidak akan jemu atau bosan hingga kalian sendiri yang merasa jemu atau bosan, ya. Sesungguhnya agama atau amal yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin atau boleh letak dalam kurungan berterusan. Ada kata lain, konsisten, ya, oleh seseorang. Itu pedoman, ya, bahawa agama ini bukan agama yang dilakukan secara berlebih-lebihan, ataupun yang dilakukan secara bermusim, atau yang dilakukan secara banyak sekaligus, seperti yang barangkali yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Bila dia buat sekali ibadah tu, dia tambah, dia buat tokok tambah sebanyak-banyak. Sekali dibaca doa panjang, berjemaah pula tu. Ini yang akhirnya dia akan menyebabkan jemu, dia akan meletihkan. Buktinya di depan mata kita. Kita lihat sahaja solat berjemaah, bila lepas solat, banyak pula dia punya wirid-wirid, zikir-zikir dia, yang mana
Ini pertama, dia bertentangan dengan sunnah. Dan yang kedua, dia jelas tokok tambah. Dan bila kita sebut tokok tambah je, dia adalah satu yang memberatkan, menyulitkan urusan ibadah, kan? Maka di sini persoalan, sejauh mana mereka boleh bertahan? Ini lepas ni kita boleh buat satu cadangan lah, walaupun cadangan ni tertolak. Kita buat satu bancian jemaah yang lepas solat berjemaah dia buat wirid-wirid tu semua, buat bancian. Berapa lama dia orang boleh bertahan? Adakah jemaah yang hadir pada solat pertama tu mereka akan hadir pada solat yang berikutnya? Jangan lupa, solat fardu 5 waktu setiap hari. Adakah mereka dapat bertahan untuk buat macam tu? Jemaah tu, imam mungkin boleh lah, sebab itu kerja dia. Tapi jemaah kat belakang tu, sejauh mana? Kalau dalam solat pertama jemaah kat belakang 10 orang, kita lihat pada solat fardu yang berikutnya dan berikutnya, adakah jumlah yang sama boleh kekal? Kebiasaannya tidak. Kerana percayalah, kalau kita dah menyalahi sunnah Nabi, maka tidak akan ada berkat. Maka bilangan itu tidak akan bertambah sama sekali. Kalau nak berkekal tu pun itu satu cabaran. Kebiasaan dia akan berkurang, bertambah, kurang, bertambah. Dia tak akan dapat konsisten. Itu dia. Dia tidak akan dapat bertahan, ya. Kerana dia adalah satu yang di luar kemampuan, ya. Maka dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kita lihat ada dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan di bawah tu, yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Gariskan perkataan walaupun sedikit. Apa yang walau sedikit, ya? Yang dimaksudkan adalah amalan yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Itu dia, ya. Yang wajib tetap wajib dilakukan, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah amalan-amalan sunat, ya. Amalan-amalan sunat dianjurkan untuk kita melakukan amalan sunat, yang penting secara berterusan walaupun sedikit, iaitu yang dicintai oleh Allah, berbanding dengan amalan yang dilakukan secara bermusim, atau amalan yang bila nak lakukan kerana dia jarang-jarang dilakukan, maka bila dilakukan dia buat banyak sekali, semangat berlebih-lebih, dia terlajak, ya. Tapi lepas tu tak buat, lepas tu tinggalkan, ya. Ini, ya, tidak disukai oleh Allah, ya. Baik, kita lihat nombor 6, waktu qiyamul lail. Bilakah waktu qiyamul lail atau waktu solat qiyamul lail? Waktu solat malam dimulai setelah isyak hingga waktu subuh. Daripada, ya, selepas solat isyak, bolehlah tulis perkataan selepas solat isyak, ya. Maknanya walaupun dah masuk isyak, tapi kalau kita tak solat isyak lagi, kita tak boleh nak buat qiyamul lail lagi. Boleh, ya. Ini dari sudut teknikal je lah, ya. Macam masa kan kita boleh mendahulukan yang sunat, sedangkan kewajipan solat isyak tu belum buat lagi. Itu maksud. Jadi setelah solat isyak, ya. Ada tulis tu pun. Setelah solat isyak hingga waktu solat subuh, iaitu waktu qiyamul lail. Sebab tu kita kata ibadah pada waktu malam atau solat pada waktu malam dia kembali kepada ibadah yang sama. Cuma istilah-istilah ataupun ada kefahaman-kefahaman yang berbeza, tetapi hakikatnya yang rajihnya dia adalah solat yang sama, ya. Ada yang panggil qiyamul lail, ada yang panggil tahajud, ada yang panggil solat witir, ada yang panggil apa? Solat malam, ataupun pada bulan Ramadan dipanggil solat tarawih. Ini istilah-istilah yang berbeza, tetapi hakikatnya kembali kepada ibadah yang sama. Kita lihat nombor 7, waktu qiyamul lail yang paling utama atau afdal, ya. Dianjurkan untuk melewatkan solat malam, betulkan tu, hingga sepertiga atau pertengahan malam. Dalam solat qiyamul lail dia berbeza dengan waktu solat fardu secara umum. Kalau solat fardu secara umum, kita lihat
dianjurkan untuk dibuat pada awal waktunya. Kalau solat subuh diawalkan, solat zuhur, asar, maghrib, kecuali isyak lah. Kecuali isyak dianjurkan untuk dilewatkan hingga ke akhir waktunya, iaitu tengah malam. Itu waktu solat isyak. Qiyamul Lail juga dianjurkan untuk dilewatkan, ya. Kenapa dianjurkan begitu? Kita lihat hadis di bawah tu. Ini dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, ya, siapa yang mahu berdoa kepada aku sehingga aku atau untuk aku kabulkan, siapa yang mahu meminta kepada aku sehingga aku beri, dan siapakah yang mahu memohon ampunan kepada aku sehingga aku ampuni, ya. Ini dia kelebihan memilih untuk mengerjakan solat malam atau qiyamul lail secara umum di akhir malam, ya. Kenapa? Kerana itu adalah waktu di mana Allah turun ke langit bumi, dan ini kena beriman dengannya sejajar yang Nabi kata. Jangan kita nak fikir-fikir macam mana Allah turun, seperti mana yang dilakukan oleh golongan-golongan ahli kalam atau ahli bid'ah. Kita beriman seperti yang Nabi sebut. Tentang bagaimana itu kita serahkan kepada Allah, ya. Allah turun ke langit bumi apabila tinggal sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Kita tengok daripada waktu maghrib sampai isyak, maghrib sampai subuh. Maghrib bukan isyak, ya, kerana itu malam. Malam bermula bila? Selepas maghrib, bukan selepas isyak. Jadi kita kira daripada maghrib sampai subuh, kita bahagi 3, maka berapa jam? 3 jam yang terakhir itulah sepertiga malam yang terakhir, dan itulah waktu afdal untuk qiyamul lail. Boleh? Jadi kira-kira kalau kita kira tu sekitar mungkin dalam jam 4, ya, sekitar jam 4 ke atas lah sehingga subuh, ya, 4, 5, ya, sampai 5.30, ya. Itu waktu mustajab, ya. Kenapa? Kerana di situ Allah akan turun dan Allah berkata, siapa yang mahu berdoa untuk aku kabulkan, ya, siapa yang mahu meminta untuk aku beri, siapa yang nak meminta keampunan untuk aku ampunkan. Ini permintaan-permintaan yang cukup besar untuk kita ambil peluang, ya. Sekali lagi, ya. You have to wake up, sleep again for subuh, or to just continuous lepas. Dianjurkan untuk tidur, untuk baring paling tidak, ya, kerana ada hadisnya. Saya rasa kita dah baca hadisnya sebelum ni, ada dalam kitab ni. Sunnah Nabi bila dia selesai qiyamul lail, dibaring sekejap, ya, dan menanti solat subuh. Tapi bergantunglah kepada situasi dan keadaan. Tapi itu sunnahnya. Lepas dah penat buat solat malam, ya, dianjurkan untuk kita baring sekejap untuk mengembalikan semula tenaga supaya kita dapat cergas semula untuk solat subuh berjemaah di masjid, ya. Boleh, insyaAllah, ya. Jadi kembali kepada, ya, waktu mustajab pada akhir malam ni, sekali lagi perlu muhasabah, dan perlu kita lihat bagaimana amalan masyarakat, ya. Yang tadi kita sebut mereka rajin berdoa, tetapi apakah mereka mengambil waktu mustajab ini untuk berdoa? Itu di situ satu pertanyaan, ya. Kita lihat surat 503 nombor 8, jumlah rakaat qiyamul lail, ya. Jumlah rakaat qiyamul lail salat malam ni kita dah sebut sebelum ni tentang kaedah yang patut menjadi pegangan dan pedoman kita dalam kita nak mengerjakan salat qiyamul lail ni, ya. Tak kiralah tahajud, sama ada di luar bulan Ramadan, dia di bulan-bulan biasa, ataupun pada bulan Ramadan yang dipanggil dengan salat tarawih. Berapakah jumlah rakaat yang boleh kita lakukan, ya. Di sini ada hadis Aisyah di mana dia mengatakan, kita lihat di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat sunnah
atau solat sunat lebih dari 11 rakaat. Ini kita gariskan semua, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan lainnya. Ya. Sebenarnya hadis ni sepatutnya menjadi kata putus. Ya, tak ada perbincangan lagi dah sepatutnya. Kerana hadis Aisyah itu cukup jelas. Apakah yang kita mahu selain daripada sunnah Nabi SAW? Aisyah kata tidak pernah solat subuh lebih 11 rakaat. Ya, solat malam, solat subuh. Ya, Nabi tidak pernah solat sunat, ya, atau solat sunat malam ni lebih daripada 11 rakaat. Ya, di bulan Ramadan yang dipanggil tarawih, ataupun di bulan-bulan lain yang dipanggil tahajud atau qiyamul lail, witir dan selainnya. Ya. How the practice started so many rakaat? Sekali lagi. The Qiyamul Lail, why suddenly increased to so many rakaat? Why? Kenapa? Why? What dalil they have to? From 11 to 20. 20 itu satu pendapat, ada yang lebih sampai 40. Ya. Ada 40, ada 36, ada 28. Ya. Jawapannya walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Dan kalau Allah inginkan, Allah boleh menyatukan manusia. Ya. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ini jawapanlah. Dan mereka akan terus berselisih, terus berbeza, kecuali mereka yang dirahmati Allah. Mereka akan bersatu. Semoga kita tergolong di kalangan mereka yang dirahmati Allah. Dan ini adalah satu harapan. Tetapi harapan tidak boleh hanya sekadar harapan. Perlu kita ambil sebab musabab. Dan kita tidak akan dapat bersatu, sependapat, bersama, kecuali di atas sunnah Nabi SAW. Dengan kita kembali kepada sunnah. Kerana sunnah itulah yang menyatukan kita. Tetapi pada hari ini bila kita nak bawa sunnah, mereka kata kita memecah belahkan masyarakat. Ini adalah satu salah faham yang sangat parah. Ya. Ya, baik, kita lihat nombor 9, berusaha mengerjakan qiyamul lail walau 1 rakaat. Ya. Cuma hadis yang dibawa oleh penulis di bawah tu saya nampak macam barangkali ilmu tak cukup. Tapi kalau kita lihat hadis itu macam tak berapa nak tak nampak dia punya petunjuk dalil itu. Ya. Mungkin perlu kepada penjelasan lanjut. Tetapi di sini kita ada hadis yang lain yang lebih jelas tentang masalah mengerjakan qiyamul lail walaupun 1 rakaat. Boleh tulis hadisnya, boleh tulis cepat-cepat, ya. Sebab hadis yang dibawa oleh penulis tu tak nampak sangat dia punya dalil itu. Boleh tulis, ya. Ni hadisnya ada yang lengkap, tapi kita ambil yang ringkas. Tulis, dan barang siapa yang ingin mengerjakan witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang ingin melakukan witir 1 rakaat, maka lakukanlah. Ya, boleh, ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hadis itu Nabi kata, dan barang siapa yang nak lakukan witir 1 rakaat, maka lakukanlah, Nabi kata. Maklum, solat witir ni solat malam, termasuk dalam qiyamul lail. Boleh? Bila dah kata 1 rakaat, itu witir lah. Dan itu termasuklah qiyamul lail. Dan kalau buat Ramadan, itulah tarawihnya. Kan? Boleh faham? Dia akan jadi keliru dan tak faham kalau kita kena ada niat. Atau bukan niat, afwan, kena lafazkan niat. Itu jadi pening, itu jadi keliru. Sebab dia niat dia tu nak kena baca. Nawai itu, kalau dia kata nawai itu salatul tarawih, tapi lepas tu dia buat 1 rakaat je, dia jadi confused. Boleh ke ni? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Tak perlu nak kata ni salat witir 1 rakaat. Maklum dah 1 rakaat yang kau buat, kan? Boleh, ya, insyaAllah.
Saya ingat kalau boleh nak habiskan ni. Boleh. Satu je. Satu muka surat ni. Kita lihat nombor 10. Orang yang tidak mengerjakan qiyamul lail kerana alasan tertentu. Dia terlepaslah qiyamul lail dia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan hari tanpa solat malam kerana sakit atau hal yang lain. Maka baginda salat sebanyak 2 rakaat, sebanyak 12 rakaat pada siang hari berikutnya. Ini kena faham sikit lah. Boleh tulis nota penjelasan sikit. Ini kalau dia tinggalkan salat malam pada malam hari itu dengan sengaja, kerana penat ataupun kerana tanpa sebab pun, kerana malas pun tak ada masalah. Dia tak salat malam pada malam tu, maka dia nak mengganti salat malam tu pada siang hari berikutnya. Bagaimana? Ini hadis ini menjadi pedoman. Dia ganti dengan 12 rakaat. Kalau dia buat solat malam, maksimum 11. Tetapi ini khas bagi solat malam. Solat witir yang ada genap ni, yang diakhiri dengan ganjil, bilangan rakaat ganjil atau witir, itu bagi solat malam. Solat pada siang hari, solat sunat siang hari, dia tak ada witir, dia tak ada bilangan ganjil. Boleh Maka kerana itu Nabi buat 12. Ya. Ini kalau dia tak buat solat malam tu dengan sengaja. Ya. Maka dia nak ganti pada hari berikutnya, dia boleh dengan ganti dengan 12 rakaat. Ya, boleh kita faham itu sunnahnya lah. Ya. Kalau kita nak kata itu maksimum, susah juga kita nak kata itu maksimum. Ya. Kerana solat sunat waktu siang dia tidak ada had. Dia tidak seperti solat malam. Solat malam kita dah sebut, kita dah banyak kali jelaskan bahawa maksimum 11. Tapi siang hari kita tidak ada nas yang menjelaskan bilangan rakaat. Bahkan kalau kita lihat solat duha, ini solat sunat siang atau waktu pagi, pendapat yang rajihnya dia tidak ada bilangan maksimum. Solat duha dia tidak ada bilangan maksimum. Minimum ada 2 rakaat. Jadi boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, 12 atau lebih. Boleh. Ya. Berdasarkan petunjuk-petunjuk dalil. Ada hadis yang menunjukkan, yang membawa erti seperti itu. Ya, saya ingat kita dah bincang sebelum ni. Allahu a'lam. Boleh Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Nombor 11 kat muka surat sebelah tu boleh baca sendirilah. Dan kalau kita lihat, ini pun khas bagi orang yang hafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya. Boleh, insyaAllah. Ada pertanyaan? Tidur lepas subuh haram atau makruh? Adakah tidur selepas subuh haram? Jawapannya tidak. Ya. Kerana tidak ada larangan. Tetapi daripada sudut afdal ataupun makruh, saya tangguhkan dulu jawapannya. Kena tengok fatwa ulama. Tengah negara subuh awal kan, yang kedua jadi dia punya waktu malam dia singkat. Tetapi ini bukan masalah tu. Ya. Pertanyaan tadi tentang masalah apa hukum tidur selepas subuh, ini adalah hukum syarak. Ya, jadi dia bukan berkait tentang situasi dan tempat.
ya, atau keadaan di sebuah tempat, sama ada malam dipanjang ataupun tidak, ya. Ini adalah hukum syarak, dan hukum syarak ini dia adalah umum, dia mutlak untuk semua keadaan dan semua tempat, ya, dan dia tidak boleh berubah. Kerana itu saya kata perlu kembali kepada penjelasan para ulama. Ini tangguh dululah, ya. Baik, kita berhenti sejenak sebelum kita mulakan kuliah yang berikutnya.